Ya? Belum bunga pun start bunga dah. Dah bunga. Tapi ladybird banyak sangat ladybird ni. Buat main ladybird. Merah-merah tu. Dia berkata tak bawang putih, saya tak jadi pun bawang putih. Datang nakal juga ladybird tu. Rezeki itulah rezeki dia. InsyaAllah. Muka surat bab baru kan? Cik lihat tengok kau melihara amal Allah. Banyak kita baca hari ni. 159 cik dah. Kalau yang ni 94 Ya betul. Okey, dia tu jenis nazar itu kan? Baik. Salah Ibu Ros. Kata pi London ke awak Ibu Ros? Muka surat apa? Muka surat apa? Yang baru? 94 Ibu, 94. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Imam Nawawi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dan kepada guru kita Maulana Syekh Jumaah, dan sekalian para ulia, para ulama, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syu'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, jom kita baca niat ni. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas, dan mengharap redha Allah, dekat dengannya, serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Bab yang baru, qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi بعلومه بعلوم مشايخنا بعلومكم في الدارين آمين. Qala, fasal rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Firman Allah, qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقست apa? Qulub. Ada tinggal satu kalimat.
Faqasat qulubuhum. Ibu-ibu tambah. Faqasat apa? Qulubuhum. Lepas tu qulu. Yang itu ada yang apa? Yang tu ada yang tu. Qulubuhum ada. Faqasat qulubuhum ada. Yang kami faqasat saja kan. Faqasat. Yang saya punya tak ada. Yang Cik lihat tak ada, Cik tambah. Dia tak ada. Faqasat qulubuhum. Hati. Qulub apa qulub? Hati. Faqasat qulubuhum. Dia terdilik. Okey. Dah Okey. Jom kita baca terjemahan dia. Bukankah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya silap. Belumkah. Saya baca silap. Tu duk baca Arab, saya Melayu. Okey, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk. Ibu-ibu apa? Hati ke hari? Hati mereka itu khusyuk untuk mengingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu, iaitulah Al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab pada masa dahulu sebelum mereka, tetapi mereka masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut, iaitu enggan menerima kebenaran. Kita baca ayat Quran lagi. Firman Allah, wa qala ta'ala, wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami, yakni Allah, iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul kami, dan kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami berikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya, kerohbaniyahan. Rohbani itu apa? Kerahiban. Kita kerahiban maksudnya kerahiban. Rahib jadi rahib. Kerahiban. Ya. Kerahiban tu maksudnya apa? Suka nak uzlah, suka nak apa itu. Dia tak mau kahwin, tak mau apa. Jadi rahib. Ya. Kerahiban itu mereka ada-adakan sahaja. Kami tidak wajibkan kedemikian itu atas mereka. Yang kami perintahkan tidak lain kecuali mencari keridaan Allah, tetapi mereka tidak memelihara itu sebagaimana mesti yang ditentukan. Okay, firman Allah Ta'ala lagi, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh. Firman Allah, wa qala ta'ala bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kepada Tuhanmu sehingga tercapai olehmu keyakinan sampai mati. Itu dia tu ayat Quran. Baik. Bab berkenaan dengan fasal menjaga kesempurnaan amal perbuatan ni sebenarnya adalah dipanggil Tuan Guru nak kita supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Boleh? Sebelum ni kita dah bincang jangan melampau-lampau. Jangan kita kata puasa setiap hari, tu lembek setiap hari. Jangan qiyamul tak tidur langsung, tak boleh. Jangan tak mau nikah terus, boleh? Tu dia, tu dipanggil yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan remeh-remeh ke pula ni bab ni apa, jangan apa remeh-remeh. Kata jangan lebih-lebih. Jadi kita boleh buat apa, buat sambil sambil lewa, boleh macam tu? Tak boleh. Bahkan walaupun kita buat
satu amal tu walaupun nampak sedikit tapi kita buat sungguh-sungguh. Istiqamah berterusan. Ini kita buat betul-betul. Buat apa? Sesempurna mungkin. Kalau nak sembahyang, jangan kita masa waktu sembahyang. Tak. Buat sembahyang macam mana? Wuduk sempurna, tertib, tinggalkan. Tadi kalau lapar makan siap-siap. Lepas tu apa? Kerja apa tak settle, settlekan dulu. Kemudian apa? Sembahyang dan kita hadap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Tak ada apa kacau. Jangan kita buat sambil-sambil, orang panggil orang Melayu kata apa? Melepah batuk apa? Batuk di tangga, acah-acah. Buat acah-acah ayam. Tak tahu batuk apa. Batuk. Bukan batuk. Cebok apa pula? Apa ni? Ya. Yalah tu mana batuk. Dia duk ahem tepi tangga kot. Oh, dia tak dalam apa? Dalam tu lah gaya apa, bekas dia tu lah. Dia buat tak apa? Tak habis, tak selesai. Tak sempurna betul. Macam itulah. Tak tahu. Dah lama kita tak tahu kan? Macam-macam. Dia berkata pagar makan padi tu rupanya burung kan. Saya tahu. Pegar. Kita pagar makan. Macam mana pagar makan? Ya, boleh. Baik, jom kita tengok di sini. Okey, maksudnya jangan apa? Jangan buat sambil lewa, jangan berlengah-lengah. Itu tak bukan macam tu. Jom kita baca Al-Quran ni sekali lagi. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka kata khusyuk. Khusyuk apa? Betul-betul fokus. Untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka. Maksudnya apa? Ambil berat tentang Al-Quran. Kebenaran tu kan disebut Al-Quran. Kebenaran yang turun maknanya kita ambil berat apa yang dikandung dalam Al-Quran untuk kita memahami. Boleh? Lepas tu Allah Ta'ala ingatkan, janganlah mereka itu berkeadaan serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab masa dulu, ahli kitab dulu. Sebelum mereka, tetapi mereka telah melalui masa yang panjang. Apa maksud masa yang panjang? Mereka berlengah-lengah. Bila turun kebenaran, nantilah, tak apalah. Maka bila duk berlengah-lengah, apa jadi? Kemudian jadi keraslah hati mereka. Tu dia. Jadi kalau kita duduk berlengah-lengah, buat sambil lewa ketaatan, akan menyebabkan keras hati ni. Kita tak nampak ke hati, tapi kita rasa melalui kita punya amal kebaikan kita. Nampak macam kita jadi makin malas-malas tak? Kalau malas-malas tu alamat dia. Allah azan lagi asak. Kena banyak tu. Apa zikir. Tu kena baca baca Quran tadi. Betul? Kita kena banyak lakukan amalan bersungguh-sungguh. Ya. Lalai tu. Jadi sebahagian daripada alamat keras hati, kita lupa Allah Ta'ala, lepas tu kita malas buat kebaikan, itu alamat keras hati. Kalau duk biar tunggu tak ada ubat, lah kali sembahyang fardu pun tinggal terus. Boleh jadi juga tu. Dapat tak ada. Ya, betul. Biasanya kita boleh solat sunat contoh. Cara tu kat su. Tak ada. Ya. Dia sejemu. Sejemu ya. Ini buat maghrib je lah. Lepas tu doa dah bangun. Lepas tu nak buat cepat je. Yang tu kita panggil rasa jemu kan. Benda tu orang panggil apa? Biasalah. Manusia dia memang akan datang benda-benda tu. Jadi kita rasa jemu ni, kita sebenarnya penyakit kita kena lawan juga. Kita kena lawan tu maksudnya kita kena fikir hidup ni tak lama kan.
Setan ni saja dia nak apa? Bisik-bisik itu. Jadi apa? Ingat saja kita punya hidup tak lama nak sembahyang ni. Tak lama mana kata hasad saja kita ambil. Kita pujuk hati kita dengan apa? Fadilat amal. Boleh? Ya. 8 hari. Lepas tu tinggal 20 hari. Ya. Lepas tu macam betul. Saya pujuk hati saja. Betul, pujuk. Tak lama insya-Allah dia akan biasa. Ya. Kita minta pun tak dapat lagi. Ya. Yang baguslah yang Tok Guru kami selalu duk cadangkan, kita ada geng tabligh lah selalu duk buat ni, baca fadail amal. Depa ada setiap hari kan, sini tak tahu ada, kalau setengah-setengah masjid surau, tiap petang, tiap pagi kan depa duk baca satu hadis kelebihan amalan kan. Kalau ibu-ibu boleh pergi beli kat kedai tu, fadail amal Syekh Zakaria Kandahlawi. Dia tebal. Fadail amal. Fadail. Kalau Arab ni lah fadail. Ni Arab ni. Tebal. Dalam RM60 kot. RM60 ni. Fadail al-a'mal. Bahasa Malaysia. Melayu. Melayu apa? Rumi. Fadail macam ni je. Fadail amal. Syekh Maulana Zakaria. Ulama India dia ni. Maulana Zakaria Kandahlawi. Ada. Shopee pun ada. Ada yang kata? Shopee semua ada. Shopee apa tak ada. Betul yang ni. Betul memang. Yang ni. Dia fadil sembahyang, fadil puasa, fadil haji, fadil zikir, fadil baca Quran. Dia ada huraian lagi. Yes, dia satu buku tu, tapi dia banyak bab. Semua dalam tu. Dia ada kisah sahabat. Bagus kalau saya baca ke anak-anak kan. Kisah sahabat tu. Kisah sahabat. Tu ada. Tabligh. Yang tu. Yang warna itu hitam biru tu. Balas sekali pesan bayar tu dia hantar mereka rumah. Tak ada apa, relax lena aja. Hantar jalan. Selalu baca tu, jadi kita akan rasa rugilah. Tinggal solat duha ni macam pahala macam umrah. Rugilah. Motivasi kita. Yang ni dia ada syarahan. Baca sekali lalu je. Yang ni baru lah sebab ni hukum akam. Sebenarnya kalau kita belajar ni sebenarnya dah pada dalam tu. InsyaAllah. Baik tu baca. Satu muka sehari, satu hadis sehari je. Satu hadis. Okey, hari ni saya nak tahu fadail salat. Okey, buka salat satu hadis. Okey, besok saya nak tahu fadail baca Quran. Tengok fadail ke satu. Lusa saya nak buka fadail cerita sahabat. Bila kita baca tu kita rasa kena semangat tau, rasa semangat. Kita dengar motivasi. Kita baca macam contoh kisah para sahabat tu, depa berjuang teruk macam mana. Makan kurma pip ni. Buat perang Khandaq pula. Perang Tabuk ni. Buat bekal seorang 10 biji kurma aja. 10 biji kurma. Perang tu berapa lama nak pi 6 bulan jalan kaki semua tu. 3 biji kurma. Lepas tu kata, macam mana hampa hidup? Tabi'in tanya, hampa hidup macam mana makan? Biji kurma ada, kami tak makan, kami hisap. Tu dia tu nak perjuang fisabilillah pada sahabat. Kita ada makan biji kurma? Tak ada. Ustaz ni tak ada ayam sekok. Boleh. Fisabilillah. Nama saya. Boleh. Itu kita rasa dahsyat. Tahu kita ni. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, kita baca buah tu pula. Kemudian kami, yakni Allah iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul. Ni apa dia? Selepas Nabi Musa,
Allah Ta'ala datangkan kepada orang Yahudi beberapa nabi. Orang Yahudi ni berapa nabi-nabi mereka? Dekat 70,000 keturunan Yahudi saja. Banyak sungguh. Jadi yang terakhir di kalangan Yahudi siapa dia? Nabi Isa AS. Bagi pula kepada Nabi Isa itu Injil. Betul tak? Nabi bagi pada Nabi Isa tu apa? Injil. Lepas tu pada Nabi Isa tu kasih sayang. Sebab Nabi Musa syariat dia tu strict. Strict. Apa dia? Yang ni depa tak boleh makan lemak. Apa? Nabi Isa Yahudi. Ya. Kira daripada mak lah. Ya. Depa tak makan apa? Ni lembu. Lemak tu haram, tak boleh. Tu syariat Nabi Mu. Nabi Musa, sedap lemak. Lah. Gearbox kita tu tak ada kampung. Boleh. Tak lah, tak ada. Tak kiranya orang Arab ni lemak memang dia suka sungguh. Lemak. Saya pergi Mesir tu, dah dah apa dari depa pi tuang lemak cayak pula apa punya. Macam style macam-macam, butter lagi apa lagi. Makan roti. Dia slim dulu. Lepas tu pergi Mesir dah lah tak sukan makan ayam sekok pula. Betul. Tak ada lah mana. Tapi nasi kan, nasi dia pun nasi. Waktu zaman saya ni Mesir ni murah lah. Bayangkan dulu. Orang sedekah guys. Bayangkan dulu kat Mesir RM300 kira jadi orang kaya dah saya sana. RM300 sebulan. Rumah RM50 je. Baki saya makan. Tapi lah ni dah mahal dah. Saya pergi hari tu, bah pun jadi RM4. Dulu 25 sen je. Saya punya Mesir 2008. Tak ada jauh sangat, tapi inflasi kan itu saurah revolusi kan, jatuh ekonomi makin teruk lah. Seronok. Bayangkan lemak tak boleh makan tu. Letih. Lagi banyak lagi benda mereka tak boleh buat Yahudi ni. Contohnya mereka kalau kena najis kat baju, tak boleh basuh, kena. Lepas tu macam mana baju tu kena tampal? Tu dia. Dahsyat ni. Tu. Lepas tu kalau syirik, dia syirik kena bukan bunuh diri, orang kena hukuman bunuh lah. Bunuh diri itu maksudnya orang dia bunuh dia. Syirik. Kita ya betul dalam Baqarah tu kan. Kalau kita syirik, hukum bunuh lah, kau boleh taubat. Bila lagi kata tu. Jadi kiranya bila dalam syariat Nabi Musa tu ada benda yang keras, strict, Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa memudahkan beberapa perkara. Tu maksud rahmat tu. Nabi Musa tu strict pasal masa tu zaman Fir'aun kot. Bukan. Yahudi tu pala batu. Pala batu. Teruk Yahudi ni, teruk. Kalau baca surah Baqarah tu jahat nak mampu. Jahat. Kan nanti kita kalau baca tafsir tu kan. Dah baca tafsir Baqarah dah baca ke belum lagi? On the way lah kan. Follow kan. Dia mula cerita kejahatan Yahudi saja yang dicerita di awal tu, juzuk pertama tu 12 ke 12 ke 13 jenis, semua jahat-jahat semua. Contoh yang tu antara tu bunuh Nabi tu jahat satu, sihir nombor 2. Lepas tu baru saja Allah Ta'ala tunjukkan kepada pemukjizat Nabi laut tu kan. Dah tahu dah kebenaran Nabi Musa, pi dekat Tursina minta sembah patung. La ilaha illallah. Tu yang tu lain daripada kisah Samiri. Tu kisah Samiri satu hal. Tu satu. Kemudian yang keempat minta dia kata Nabi Musa, kami tak mau beriman dengan Allah Ta'ala sehingga kami nampak Allah Ta'ala depan mata. Tu dia something nak mampu. Boleh? Dah lah, sepatutnya dah Allah Ta'ala tunjuk tak ada beriman lagi, nak nampak depan mata kami tu. Tu
belah kali kena panah apa? Panah peti dia pun mati. Betul Nabi Yusuf kata ya Allah. Ha? Tak ada. Yang jelas tu munafik tu lah. Munafik jelas. Masuk sekali semua. Yahudi kaum lah. Kaum. Tapi yang kita bagi rahmat yang paling besar sekali Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad SAW. Dulu kena sembahyang dalam apa? Kanisah saja. Tak sah sembahyang kat rumah ni apa semua ni. Alah ni alhamdulillah kita boleh sembahyang mana-mana sahaja kita nak. Nak ambil wuduk dulu kena ayak. Alhamdulillah sekarang ni ada tayamum apa semua. Sembahyang dulu kena berdiri, dan ni boleh duduk. Banyak dak keringanan Allah Taala bagi, banyak keringanan. Ya. Ya. Kalau saya pun saya bukan tak kata. Kalau saya pasal makan dulu saya boleh. Salah tu. Tak boleh. Sebab apa? Itu nikmat khas daripada Allah Taala. Tak ada kerja apa. Bangun pagi, ada burung puyuh dah ada kat sini. Ada dah madu. Ui, syok lah gitu. Tak boleh. Sebab orang bagi besar ni tak ada kerja apa. Bayangkan contoh mak ayah kita bagi kan. Mak ayah kita bagi apa? Ayam. Lepas tu kita kata apa? Duk ayam aja muak lah mak. Muak lah. Masih lagi kufur nikmat daripada orang tak makan. Betul? Nah, depa tu dah duduk di padang pasir. Belum malam. Jadi sebenarnya tu kesemuanya adalah sebab depa ni kerah kepala. Boleh? Baik. Kemudian kami tidak mewajibkan demikian. Baik. Okey. Kemudian kita baca sekali lagi. Kemudian kami, iaitu Allah, iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul kami, dan kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami berikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Kerohbani. Ni rohbani apa? Jadi rahib, kerahiban. Orang rahib ni orang Kristian ni depa buat satu dia panggil apa? Ritual baru, itu jadi rahib. Adakah Nabi Isa ajar supaya tak kahwin, tak apa? Tak. Depa sendiri jadi mong sami rahib mong sami tu. Tak mau kahwin, tak ada apa. Samalah priest tu. Allah Taala kata ni depa yang buat sendiri. Dan tidaklah kami wajibkan demikian itu ke atas mereka. Yang kami perintahkan tidak lain kecuali mencari keredaan Allah Taala. Maksudnya amal ibadat yang khas diajarkan oleh Nabi Isa. Tetapi mereka tidak memeliharakan. Duk kalut benda yang lain, tapi tinggalkan benda yang apa? Yang wajib. Boleh faham? Itu. Jadi macam itulah kita juga. Kalau contoh kita duk kalut, nanti kita mengaji hikam, antara alamat kerah hati juga ni adalah sibuk dengan benda sunat, tak ambil berat benda wajib. Nak kalut ni sunat-sunat, tapi benda wajib tak jaga betul-betul. Itu antara alamat keras hati. Tak ada yang tak kahwin. Ada yang tak kahwin. Imam Nawawi ni tak kahwin mana? Dia duk buku, dia tak nak fikir. Dia memang tak ada fikir apa. Lepas tu dia puasa setiap hari, dia tak ada makan apa, tak ada minum, syahwat pun tak ada. Dia puasa setiap hari. Dia kan saya cerita dulu, saya sebut dulu. Dia puasa setiap hari. Satu hari hanya dia makan suku roti. Kan roti Arab kan boleh bagi dua kan. Biasanya ada roti Arab yang roti pita ke apa? Roti pita kan dia ada dua ni kan. Dua separuh daripada tu. Itu makan buka puasa dia. Sahur minum air kosong. Daripada umur dia 7 tahun sampai mati. Tapi setahu saya macam penulisan kitab kuning dulu, sebelum dia nak menulis tu dia orang puasa, lepas tu dia buat sembahyang hajat. Itu sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama. Barakah. Barakah. Sebahagian macam Imam Bukhari kan. Kena Imam Bukhari, dia karang satu hadis, dia sembahyang 2 rakaat. Bayangkan hadis dia tu ada 14,000. Dia ada 14,000 kali 2 berapa rakaat sembahyang. Tu dia. Dia banyak. Dia
Sampai sekarang digunakan. Ya. Ada yang imam-imam tu, depa bukan orang panggil apa? Depa bukan kita kata mensyariatkan rahim dak, kita tak kahwin dak, depa tak buat yang tu. Depa tak syak. Yang ni depa yang padri priest tu yang kata dak mesti apa? Jangan kahwin apa semua. Depa yang apa? Buatkan sebagai satu ajaran dalam agama agama Islam. Imam Nawawi ada ajar orang tak kahwin tak? Dia kata, orang kata sebab apa tak kahwin? Dia kata aku takutlah, aku menzalimi isteri. Orang pada ada orang. Sebab apa? Dah dia memang jenis apa? Kita belajar tak fikir langsung. Sekali lagi kalau dia kahwin, nayalah orang perempuan tu. Dia dengan buku ayat abang. Buku masakan. Nak mampu pula. Boleh? Tak pasal-pasal jealous dengan buku pula sekali lagi. Boleh? Saya apa samalah. Beli buku, abang banyak sangat buku ni. Adik saya tak bagi-bagi lagi. Mampu pula. Tak apalah, kena pujuk pi lah, buat pi makan apa KFC ke apa kan. Tu minta gelang-gelang. Gitu. Kita pelan-pelan tak apa, insya-Allah je. Buku ni nak ngajak makcik lihat ni buku ni. Tak ada buku ni lagi. Nak ajak apa? Jadi bohong saja. Buku rujukan kena ada. Tu baik. Tu Shopee main buku baru. Dia nak ni apa pula buku pula lah tu, barang ni barang Ustaz Pak ni. So mak saya pun tengok banyak. Waktu dulu kan ada apa minta kat mak dia beli buku photostat je lah mak kata. Masalah kan buku tafsir kan 10 jilid. Nak photostat macam mana? Okey, buku ni kan 4 jilid, tak boleh photostat. Boleh. Baik, itu cerita-cerita lama lah. Baik, okay, jom kita tengok seterusnya. Firman Allah Ta'ala lagi, dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merobak satu persatu benda yang dipintalnya, sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh. Ni dipanggil bahasa. Maksud dia apa? Kita masuk buat amalan, lepas tu kita kendur, kita tinggalkan. Maksudnya kita alhamdulillah dah istiqamah semayang witir contohnya setiap malam. Tiba-tiba kita jadi macam malaslah nak jadi macam tiba-tiba memalaskan diri daripada benda amalan yang sudah kita biasa. Itu maksud kata Al-Quran. Kalau dah buat mesti istiqamah, buat dengan baik-baik. Firman Allah Ta'ala lagi, ibadat Tuhanmu hingga tercapai olehmu keyakinan. Apa keyakinan? Sampai mati. Itu dia ibadat. Boleh? Sebab tu Rasulullah SAW dalam surah apa? Al-Masyrah, Allah Ta'ala kata apa? Fa'iza faraghta apa? Fansab. Fa'iza faraghta apa? Fansab. Apa makna fa'iza faraghta fansab? Kalau dah habis satu kerja, penatkan lagi. Tu dia. Apa maksud penatkan lagi tu? Teruskan buat kerja yang lain. Sampai habis penat tu. Tu dia. Tu Rasulullah SAW lah kita. Tu. Kita memang kalau penat shopping lah pula. Rehat lah. Nabi lepas penat lagi. Penat lagi. Sebab tu Rasulullah SAW nanti dalam apa bab Syama'il tu kan, dah baca dah bab uban macam dah. Uban kan celak. Uban lepas kan, depan lagi. Kan uban kan uban kan disebut syayyabatni Hud, ada kan? Maksudnya apa? Hadis apa Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah kau dah beruban ni. Beruban. Lepas tu Nabi kata telah menyebabkan aku ni beruban surah Hud. Ada kan? Surah apa? Surah syayyabatni Hud, ada kan? Beruban. So apa beruban tu? Sebab ada dalam tu ayat Quran fastaqim kama umirt. Apa maknanya? Istiqamah seperti apa yang kami perintahkan. Apa istiqamah tu? Lepas penat lagi. Penat lagi. Tu dia. Kan Rasulullah kan makin umur dia makin apa? Makin lanjut. Mana dah tenaga macam zaman muda, tapi Rasulullah SAW makin
penat lagi. Maksudnya makin tambah amalan. Kita kalau kerja waktu muda, tua enjoy. Dia ni makin tua makin buat kerja sampai Rasulullah SAW tak tahan tumbuh uban. Itu yang disebutkan dalam kitab Syama'il. Banyak dah lah sampai celak dah nak. Banyak tu. Aja. Celak tu apa? Boleh radical. Dia kena pakai celak tu. Ismit. Ingat Ismit ulam raja ni, Ismit. Galian warna tu kan. Jarang payah nak cari kan itu kan. Sabuk ada ya. Selalu orang pakai pen. Ha? Masih lah, Ismit. Ya. Boleh sebenarnya, tapi afdal itulah. Sebab dia kan ada kelebihan kan, dalam sebuah hadis sebab kelebihan apa? Cerah mata kan. Malam sebelum tidur. Baik, okey. Jom kita tengok yang seterusnya. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang fasal di atas itu, di antaranya ialah faminha hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana ahabbud din ilaihi ma dawa sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengerjakan agama yang tercinta di sisi Allah ialah yang dikekal oleh orangnya, iaitu tidak bosan-bosan melakukannya sedikit pun sederhana, walaupun sedikit. Maksudnya apa yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang kita berterusan walaupun sedikit. Boleh? Ayat kita buat tadilah. Dalam itu kita baca walaupun sikit. Letih lah walaupun baca sikit, insya-Allah. Baik. Sebagaimana tersebut dalam hadis fasal berhemat. Maksudnya dah disebutkan dalam bab sebelum. Baik, hadis yang kedua, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-laili aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca hizib tu bacaan ataupun tadarus Quran. Hizib ni kadar Quran. Dia hizib ni kita kadar asing. Asalnya yang disebut di sini, bagi contoh kita kata saya mampu satu muka satu hari, maka itu hizib bagi kita lah. Hizib bagi kita, dia kemampuan kita. Yang hizib yang kita suku tu, itu yang hizib zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia baru buat. Yang kan kita bahagikan Quran tu ada juzuk maksudnya 30 juzuk. Lepas tu ada hizib suku. Lepas tu makra bahagi dua. Hizib tu bahagi dua. Jadi satu juzuk ada 8 makra. Lepas tu dia orang buat pula muka. Satu juzuk ada 20 muka. Gitu. Macam tu dia punya style. Jadi supaya untuk menjadikan sebagai wirid. Jadi sebagai kawan wirid. Orang larat satu juzuk satu muka. Satu juzuk satu hari. Boleh? Setengah orang larat muka. Setengah orang larat satu makra bintang tu kan. Makra bintang tu. Hizib yang dia macam kubah sebelah tu. Pasal tak? Kan ada sebelah Quran tu dia ada kubah kan. Itu dia panggil satu hizib. Boleh? Itu dimaksudkan dengan hizib dalam ni hizib Quran. Tapi lepas setengah ulama depa masyhurkan hizib ni dengan istilah yang lain. Hizib tu makna wirid. Wirid macam ni hanin. Biasanya hizib Nawawi, hizib Syazili, hizib Bahar. Setengah ulama depa namakan dengan hizib itu dia himpunan wirid zikir-zikir. Setengah-setengah ulama macam kita baca, ingat tak kita baca yang Safinatun Najah tu,
ada yang kita baca apa? Wirid sebelum ni. InsyaAllah nanti kita rezeki kita sambung lagi. Boleh? Baik. Itu dipanggil hizib. Jadi kata Nabi SAW, ya. Kita baca sejadah, mahmud, tak mana tu hizib tu. Itu hizib jugalah tu. Hizib juga. Hizib bagi masjid. Hizib boleh tu baca wal uzur. Sebab apa? Dikira sebagai zikir. Ada zikir. Dikira sebagai zikir. Baik. Okey. Kemudian dia kata di waktu malam. Okey, di waktu malam. Dia baca waktu malam lah. Kemudian dibaca waktu pagi. Maka seolah-olah telah dibacanya pada waktu malam. Apa maksud dia? Dia qada, dia tertidur. Dia patutnya amalan dia pukul Paisha. Oh, letih nak mampu. Terlena. Lepas tu dia qada baca waktu pagi, macam seakan-akan kata dia kita laksanakan juga pada waktu malam. Ya. Baca tertidur. Tak baca lah tu, baca sikit. Macam mana baca sambil tidur tu? Tertidur. Ya, zikir boleh qada lah. Ya. Kita qada lah, kena qada jugalah. Sebab tak habis. Sebab tu zikir boleh qada. Dia? Sebab tajuk kita baca? Ya. Sebab tajuk kita baca Quran boleh. Kita jadikan sebagai apa? Dipanggil aktiviti harian, wirid kita. Rutin. Ada setengah sebelum tidur, ada setengah selepas tidur, ada setengah ikut. Tapi mesti apa? Istiqamah. Boleh? Ya. Setengah yang ni apa dia? Ustaz guru kami kata ini yang disebut oleh Nabi ni, kalau wirid boleh apa? Boleh qada bagi orang yang kita kata apa? Bukan jenis sentiasa berzikir. Dia lain sikit. Macam kita ni orang yang zikir tu. Betul tak? Setengah dipanggil ulama penuh waktu zikir. Jadi kalau sepenuh waktu zikir nak qada ke mana? Boleh faham? Jadi dia teruskan waktu dia lah. Tu setengah ulama sepenuh waktu zikir. Itu dahsyat lah. Itu dipanggil hadis yang kedua. Baik. Hadis yang ketiga, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, hai Abdullah, janganlah kau jadi sebagai si fulan, tadinya suka bangun solat malam, kemudian meninggalkan bangun malam. Apa si fulan tu? Saya tak silap saya Abdullah bin Omar. Tak silap saya Abdullah bin Omar, tapi saya tengok di sini. Adakah dia? Saya tengok, saya nak pastikan daripada dia. Huraian dia. Ni. Kata saya ni, kata Hafiz Ibn Hajar, kami tidak menjumpai nama. Tak tahulah siapa dia lelaki tadi. Kami tidak menjumpai namanya pada riwayat-riwayat yang lain. Boleh jadi Rasulullah SAW menyembunyikan namanya tujuan untuk menutup keaiban. Boleh? Ya? Maksudnya dia tak istiqomah. Tak istiqomah. Muttafaq alaih maksudnya riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Jadi maksudnya Rasulullah SAW kata jangan kita buat semangat awal saja tapi tak berterusan. Tertidur tak apalah, tertidur tak apa. Tertidur dia walaupun 2 rakaat. Awak Cik San? Dah bulan puasa contohlah. Semangat. Puasa lepas tu hampa. Kan? Jadi kita kena usaha betul-betul. Ya. Ibu-ibu ustaz pun sekali sama.
Ada sunat. Tapi kita panggil benda sunat tu sebenarnya benda yang apa? Menampung benda yang wajib. Boleh? Kalau bulan puasa kurang tidur tak apa lepas. Ya, betul. Baik. Keempat, wa an Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atathu as-salatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'atan rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika terhalang oleh sakit atau lainnya untuk solat malam maka dikerjakan, yakni dia qadakkan solat di waktu siang 12 rakaat. Boleh qadak tak? Boleh qadak, ya. 12 rakaat maksudnya tak apa, Nabi memang sembahyang malam pun 12 rakaat. 12 rakaat. Ya. Kita buat 4 jugalah. Gitu. Kita boleh buat siang, qada boleh. Kita qada terlepas. Satu kan saya sebut sebelum ni, solat sunat untuk dia qada secara mutlak. Boleh ya. Terlepas ya. Apa? Waktu haram pun boleh. Sebab apa? Sebab apa waktu haram boleh? Kan sebab dia apa? Sebab sebelum. Kan kita sebut kaedah tu. Apa dia? Kalau solat haram yang boleh solat sebabnya sebelum ataupun sebab dia sekarang. Sebab yang selepas tak boleh. Kan kita sebutkan sebelum ni. Ataupun tak ada sebab. Tak ada sebab. Malah tak ada sebab tu sebenarnya solat apa? Mutlak. Fasal perintah rajin menjaga sunat dan tata tertib. Sekarang ni jaga apa? Sunnah. Baik. Kita akan sebelum ni banyak. Lepas tu Nabi kata jangan melampau. Okey. Kemudian yang sikit yang kita buat tu kita jaga betul-betul, kita istiqamah. Okey. Lepas tu guru dia sebut apa yang amalan kalau boleh kita pilih amalan yang terbaik. Apa amalan yang terbaik? Sunnah Nabi SAW. Itu. Jadi kita ikut sunnah Nabi, lagi cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita buat benda bid'ah lah tu. Maksudnya bid'ah tu benda mengada-ngadakan suatu cara yang baru. Baik, jom kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa sahaja yang diberikan oleh Rasul kepadamu semua, maka ambillah itu, iaitu lakukanlah, dan apa sahaja yang dilarang olehnya, maka hentikanlah itu. Maksudnya apa? Apa buat kena apa? Kena buat, ambil terima. Itu dipanggil kepentingan sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berkata-kata dengan kemahuannya sendiri, itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya semua itu adalah Nabi cakap, semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, wa qala taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutlah aku, maka Allah tentu mencintai engkau semua, ampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita nak nak cinta Allah, kena ikut Nabi. Tak ada jalan yang lain untuk kita dekat dengan Allah melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ayat mengasih. Ni ayat mengasih. Ada tu Haji Sal tu. Ya. Ya. Boleh jadilah tu. ayat ni in kuntum tuhibbunallah. Ya. Baik. Ya, amalan dia lah.
Betul. Tadinya suami saya. Oh. Baik. Itu satu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguhnya di dalam pribadi Rasulullah itu merupakan ikutan teladan yang baik bagimu semua, juga bagi orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tetapi tidak demi Tuhanmu, mereka beriman benar-benar sebelum mereka meminta keputusan kepadamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak menaruh keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan itu, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang bulat-bulat. Apa maksudnya? Tak ada orang tu dikira beriman yang sempurna, melainkan dia ikut Nabi dengan apa? Semua perbuatan Nabi. Maksudnya dia tak rasa berat. Dia tak ada kata, apa Nabi dia suruh banyak sembahyang tahajud pula. Dia tak ada yang tu. Bahkan ni saya buat, saya apa? Saya buat dengan sesempurna mungkin. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau engkau semua berperselisihkan dalam satu persoalan, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya apabila engkau semua benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat lah. Ini fahamlah, maksudnya kita serahkan pada Allah dan apa maksud serah pada Allah dan Rasul? Kita faham Al-Quran, faham sunnah, itu maksud dia. Firman Allah, wa qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Panjang tu guru bagi Al-Quran tentang kepentingan ikut sunnah. Barang siapa mentaati Rasul, maka ia benar-benar mentaati Allah. Itu dia. Firman Allah, qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Berhenti kat situ je. Tu dia tambah tu. Dan sungguhnya engkau itu sungguhnya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, iaitulah jalan Allah. Wa qala ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu menjadi takut supaya jangan sampai tertimpa oleh kefitnahan atau ditimpa oleh siksa yang pedih. Kefitnahan tu maknanya musibah lah. Kefitnahan tu maknanya musibah, ujian. Jadi kalau siapa yang jauh daripada ajaran Nabi SAW, Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya musibah dan berbagai ujian. Di akhirat akan kena azab yang besar, yang pedih. Boleh? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sunnah Nabi. Firman Allah, wa qala ta'ala wazkurna ma yutluna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah oleh kamu semua, yakni kaum wanita, apa-apa yang dibaca dalam rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah dan ilmu pengetahuan. Apa maksud dia? Ini Allah Ta'ala mengingatkan isteri-isteri Nabi. Kan isteri-isteri Nabi ada waktu depa buat apa? Depa buat bawang, bukan bawang. Ada depa berpakat. Depa kita nakal sikitlah. Siapa dia? Siapa nama? Siti Aisyah dengan Siti Hafsah di sini combine. Nabi kadang-kadang kan kisah lama dengan Sofiyah binti Huyai. Tu dia jealous. Jealous ada. Siti Aisyah tu kalau kita baca nanti ada, kalau kita dah baca ke tak lagi tau. Yang Siti Aisyah tu kan Siti Hafsah kan pandai masak. Jadi waktu tu orang panggil apa? Para sahabat duduk dengan apa? Duduk dengan Nabi. Orang hantarlah makanan Siti Hafsah tu buat mai. Aisyah ambil, pum, pecah tu dia. Nabi gelak aja. Nabi kata, apa dah jealous dah, mau apa dah jealous dah. Nabi kata tu. Nabi relax, senyum. Kalau kita perangai apa ni? Kita betul tak?
apa punya perangai buat malu pa orang ni tak tamu. Tu dia. Tapi Nabi layan orang perempuan itulah boleh relax. Pecah habis. Tu Rasulullah gelak dia tengok. Boleh. Lepas tu ada satu masa tu nafkah tak cukup. Kisah dia tu lah, ada nafkah tak cukup. Nabi memang ada kebun di Khaybar, banyak kebun. Lepas tu Nabi akan simpan nafkah family dia untuk 1 tahun. Tapi Nabi murah. Orang duk main pintu, Rasulullah, saya tak makan 2-3 hari. Ambil. Nabi siapa saya minta dia akan bagi. Sampailah yang setahun tu dalam 3 hari je tinggal. Bekalan setahun guni gandum guni apa. Habis dalam 3 hari. Lepas tu para ummahat mukmin, kita ni tak ada apa. Tak ada, bagilah nafkah lebih sikit. Rasulullah kan pemerintah, pemimpin negara kan. Terus Allah Taala suruh Nabi cakap kepada isteri-isteri, dia bukan berpakat macam boikot sikitlah, komplot macam itulah, macam duk buat muka dengan Nabi. Semua pakai dua muka masam macam tu. Sayyidina Umar ada perasaan dah anak dia. Kan anak dia Hafsah kan. Apa panggil pelik ni? Sayyidina Umar kata, kalau Nabi cerai hampa baru tahu. Tu dia. Sayyidina Umar kasar tu cakap tu. Maka turun ayat Quran surah Tahrim. Surah Tahrim, Allah Taala tegurlah. Katakan kepada depa, kalau depa nak 2 habuan dunia, maka aku cerai hampa dan tapi kalau hampa nak habuan Allah Taala di akhirat, nak berterusan dengan Nabi SAW. Tak ada siapa pun nak minta macam tu lah. Tak ada pun sanggup nak dunia kan. Cuma biasalah, nak manja-manja sikit, itu je sebenarnya. Lepas tu Allah Ta'ala pun tegur dan surat tu kata apa? Rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saibatin. Allah Ta'ala kata, saja kami bagi kepada boleh saja kami ceraikan hampa ni, dia ceraikan hampa dan gantikan Nabi ni isteri yang muslimah, mukminat, taibat, lagi elok berkali ganda daripada terus taubat terus isteri-isteri dan maksudnya tinggalkanlah. Allah kan dia nak banyak fikir banyak lagi benda kan. Kita pula rabutkan dia dengan benda-benda macam tu. Terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa oleh Sayyidina Umar tu yang saya baca Quran tu sebiji dengan ayat Quran. Itu orang panggil muafakat Sayyidina Umar. Muafakat masih Sayyidina Umar, dia bagi cadangan pada Rasulullah, dia kata sesuatu kata, ayat Quran turun sebiji macam apa dia cakap. Itu kelebihan Sayyidina Umar. Dahsyatlah. Power lah orang yang kita panggil sentiasa dalam kebenaran orang panggil. Kita cakap satu, bohong banyak. Macam tu. Tak ada. Boleh. Mana ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasalah manusia kan, dia sebagai isteri dia fikir nak manja lebih, itu saja. Kan bini 4, benin tak tahu. Seorang pun penin dah. Tak bagi beli buku. Habis. Kata apa ada banyak buku ni? Sepatutnya baik. Kata Rasulullah SAW yang kita baca, an Abi Hurairah, sikit dan kau baca 2 hadis ni, kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana kasralihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuh wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu dalam kebebasanmu,
maka sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat yang sebelumnya dahulu kerana kebanyakan pertanyaan mereka dan menyalahi pada nabi-nabi mereka. Bila aku mencegah kamu dari suatu, tinggalkanlah perkara itu, dan jika aku perintahkan suatu perintah, kerjakanlah sekuat tenagamu. Dia point dia suruh apa? Ikut Nabi saja. Cuma Nabi SAW dalam hadis ni ada kisah, iaitu apa? Sahabat ada waktu sebelum Nabi sebut ni, hadis ni, duduk apa? Pada apa? Kat mimbar Jumaat lah. Nabi kata, okey, dah wajib kepada kalian solat Jumaat, wajib haji. Lepas tu seorang Arab ni bangun, kata, sahabat ni bangun, kata, wahai Rasulullah, kita tahu enggak? Nabi SAW diam. Boleh? Tu dia pening bala. Tu dia kata apa? Tahu Nabi sebut apa? Hadis ni. Apa dia? Biarkan aku dalam biarkan aku membiarkan kamu dalam apa? Kebebasanmu. Apa maksud dia? Apa yang aku tak sebut jangan tanya. Apa kalau aku tak sebut jangan tanya. Nabi kan mulut dia kan? Oh, bukan wahyu. Wahyu. Dia banyak tanya. Apa? Detail. Gitu. Itu kisah dia. Jadi Nabi ni Nabi tak suka bebankan umat dia. Nabi rahmat. Kalau tanya, Nabi kena buat ni ke? Nabi kena buat Nabi kena buat tu. Tak, selagi aku tak suruh, apa nak buat kata biar tu. Itu jangan banyak tanya. Maka sebab tu Nabi SAW sebut, jangan jadi macam dahulu macam Bani Israel puan tadi sebut kan. Apa dia, kaum Bani Israel ni kan ada ingat sebab apa dia depa ada anak saudara bunuh pak saudara dia. Kita cerita lah, tak apa saja, cerita relax kan. Serius kan, cerita sikit. Dia puas pun tension lah Ustaz Faiz ni kata. Baik. Lah Nabi Musa kata buatlah. Lepas tu daripada gaduh. Okeylah kita buat. Kalau kita tak buat lagi tak tahu siapa boleh bunuh kan. Cuma lembu apa? Tu Nabi Musa kata ada antara lembu apa? Faridun bikrun awarun baina zalik. Taklah tua sangat. Kambing apa? Lembu tu penuh dengan daging yang dilapas tu emas permata semua tu dia nak yakin. Mah penuh tu satu ni. Tu dia mampu cari duit pula nak pergi beli lembu. Jadi satu hal, satu kerja. Boleh? Jadi ulama kata apa? Benda Yahudi ni depa sendiri yang membebankan, maka Allah membebankan ke atas mereka. Betul Nabi SAW larang sahabat. Sebab tu dalam Al-Quran yang sahabat tanya hanya 13 ayat sahaja. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, al-khamri wal maisir, yas'alunaka. Tu dia. Tu saja 13 perkara sahaja. Bayangkan berapa tahun depa duduk 23 tahun 13 saja. Tu dia. Nabi hidup berapa tahun? Maksudnya Nabi menjadi Nabi 23 tahun kan? Hadis yang dikumpulkan hanya 60,000. Banyak tak? Sikit lah banding 60,000 dalam masa 23 tahun. Sikit. Kita purata cakapan kita 200,000 patah perkataan satu hari. Lagi banyak. Ini makcik Leha tu, dia makcik Fatimah pula. Boleh banyak. Lagi banyak lah. Boleh bayangkan kalau Rasulullah buat macam kita nak amal tu dia. Jadi berbeban. Boleh? Jadi Rasulullah SAW supaya orang tanya, supaya nak
meringankan. Ya. Harian pun ada. Tapi kiranya dalam Al-Quran itu hanya 13. Lepas tu memang Al-Quran kan wala tas'alu an asya'a in tubdal tasukum. Kamu tanya, kalau kamu tahu akan memberi apa? Rasa terbeban pada hati kah? Para sahabat ni duduk tanya Rasulullah jadi marah. Dia pun jadi macam ketegak. Para sahabat ni waktu dia ada ketegak. Serta-serta lah ketegak tau. Degil. Rasulullah marah. Terus Rasulullah naik mimbar, tanya apa yang balik tanya. Ada orang, Rasulullah, arwah bapak saya duduk mana? Di neraka. Tu bin Malik. Dia takut. Apa? Itulah terlarang. Jadi dia pun memang pegang sungguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ada cerita tu Arab Badawi tu pergi tanya apa? Rasulullah kiamat bila? Tu dia. Kiamat bila ada kita cerita. Kiamat bila Rasulullah? Rasulullah tengah berkhutbah tu. Dia tanya, Rasulullah kiamat bila? Kita kata nak buat apa? Tanya tu. Tambah iman ke tahu pasal pontianak tu? Tanya boleh kita beramal? Tak ada manfaat. Boleh? Kenapa layanan berbeza kepada orang Badui dengan kepada sahabat? Layanan berbeza macam mana? Bila para sahabat tapi dalam pun ada orang Badui. Nak ni lah apa, nak rahmat pada mereka lah ni. Dah memang kita panggil macam kita dengan anak-anak kita lah, dia dah orang panggil dah faham bahasa. Jadi kalau tak apalah, kita ada apa keuzuran bahasa tu buat lagi jadi apa yang ni marah lah, boleh. Dia dah faham. Kita duduk dengan lama dengan ayah kita, dengan guru kita, dah kena sepatutnya benda yang kena buat, benda yang tak payah buat jangan buat, boleh. Jadi sebab tu yang Rasulullah kena marah. Lepas tu Nabi marah kalau contoh apa, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kan waktu tu dia nak pergi tolong jadi yang nak mengurangkan hukuman. Ada seorang wanita daripada Bani Makhzum. Waktu tu kan dia mencuri, waktu nak kena potong tangan. Sawan ni minta kepada Usamah bin Zaid kan cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Minta Rasulullah boleh tolong kurangkan. Wah tu dia Rasulullah SAW marah dah. Fi haddi min hurilah. Nak ni ke nak bagi syafaat pada hudud daripada Allah. Maksudnya dah memang wajib kena laksa. Fatimah curi pun aku akan potong. Dia takut wajah Nabi SAW. Sila ya. Bukan. Ni kita sebut ni. Sebab Nabi tak mau kan wahyu. Jadi kalau orang tanya tentang ustaz Rasulullah nak buat ni lah, nak buat tu boleh tak? Kena, maka benda tu wajib. Sepatutnya benda dia boleh buat, boleh. Tapi bila sekarang ni kita buat, maka dah jadi wajib. Boleh. Lepas tu satu lagi, kadang-kadang sakit hati dia. Kan Rasulullah bapa kan? Bapa saya kat mana? Nabi kawan-kawan kata, bapa hang dalam neraka, bapa hang mampu betul tak? Dia cakap ni betul. Cakap Nabi. Nak kata apa? Baik kita tak tahu lebih elok daripada tahu. Boleh? Baik. Hadis yang kedua, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu. Ma'lumatika wa midada kalimah